Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam satu lagi sesi Q&A dan kali ini soalan tentang makna istawa. Soalannya, okey, salam Kapten. Waalaikumsalam. Perkataan istawa ada banyak makna. Lalu makna yang manakah yang dijadikan sebagai sifat Allah? Soalan pertama. Soalan kedua, bolehkah menterjemah makna istawa sebagai bersemayam atau menterjemah istawa sebagai bersemayam? Okey, soalan yang bagus. Betul. Untuk soalan pertama, betul. Bagi perkataan istawa ada beberapa makna. Dan kita nak tahu makna yang mana tu, hendaklah kita perhatikan kepada struktur ayat ataupun cara penggunaannya dalam sesebuah ayat. Baik, ada 4 cara penggunaan perkataan istawa. Pertama, istawa sahaja, dan di sini ia bermaksud sempurna atau matang. Apakah dalilnya? Apakah contoh penggunaannya? Okey, mari kita rujuk surah Al-Qasas, surah nombor 28 ayat nombor 14. Sebelum itu, saya tahu ada beberapa yang bertanya, kenapa tak letak teks Arab dekat situ, senang baca? Ya, saya tahu, saya boleh buat, tapi saya sengaja tak nak buat. Apa pasal? Sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah semua membiasakan diri berjinak-jinak dengan Al-Quran, baik yang bercetak maupun digital, supaya kita kenal Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang akrab. Kita katakan, saya nak sebut di sekarang ni surah Al-Qasas, kita tahu tu surah tu dekat mana. Jangan buka, kalau buka digital scroll. Mana Qasas ni, tak pernah jumpa pun. Ada Qasas. Okey. Jadi kita, Al-Quran ni sepatutnya menjadi satu buku yang sangat rapat dengan kita. Selalu kita rujuk, selalu kita baca, selalu kita tadabbur, selalu kita kaji tafsirnya. Jadi ayuh kita membiasakan diri dengan Al-Quran, ya. Okey, bagi contoh pertama, istawa dengan maksud sempurna ataupun matang. Mari kita rujuk surah Al-Qasas, surah nombor 28 ayat nombor 14, tentang kisah Nabi Musa, ya, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Dan tak kala Nabi Musa telah sampai kepada umur yang cukup kekuatannya dan wastawa, dan sempurna. Okey, wastawa di sini daripada kata akar, kata dasar yang sama dengan istawa. Okey, kami kurniakan kepada dia hikmah dan juga ilmu. Okey, jadi di sini satu contoh penggunaan wastawa daripada kata akar yang sama dengan istawa dengan maksud sempurna ataupun telah matang. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahawa di sini maksudnya juga umur 40 tahun. Umurnya 40 tahun, ya. Penjelasan ataupun perbincangan dalam kitab-kitab tafsir. Ini contoh penggunaan yang pertama, istawa sahaja dan ia bermaksud sempurna ataupun matang. Penggunaan kedua, istawa itu dalam susunan ayat, dalam struktur ayat ada bentuk perbandingan. Okey, dan di sini ia bermaksud sama ataupun seimbang. Sama ataupun seimbang, ya. Apa dalil? Mari kita rujuk surah Fatir, surah nombor 35 ayat nombor 19. Allah SWT berfirman, wama yastawil a'ma wal basir, dan tidaklah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Okey, nampak tak ada perbandingan antara buta dengan melihat. Kemudian ada perkataan yastawi, yang ini merupakan daripada kata dasar yang sama dengan istawa. Jadi istawa ataupun yastawi di sini bermaksud sama. Wama, dan tidaklah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Okey, satu lagi contoh surah Fussilat. Okey, surah Fussilat ayat nombor 34. Alright, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama. Tastawi daripada kata akar, kata dasar yang sama dengan istawa. Al-hasanatu wala sayyi'at, di sini ada perbandingan antara hasanah dengan sayyi'at. Maka wala tastawi di situ bermaksud sama. Wala, dan tidaklah sama antara kebaikan dan juga keburukan. Okey, surah Zukhruf ayat nombor surah Al-Fussilat
ayat nombor 34 ya. Maaf. Surah Fussilat ayat nombor 34. Ini cara penggunaan yang kedua. Cara penggunaan ketiga, selepas perkataan istawa itu ada perkataan ila. Sumastawa ilas sama. Jadi istawa di sini bermaksud menuju atau mengarah kepada. Okey, contoh, mari kita rujuk surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat nombor 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summastawa ilas sama. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian, yang menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi, jami'a seluruhnya, summastawa ilas sama. Kemudian ada perkataan istawa di sini, tapi digandingkan dengan ila, maka ia bermaksud menuju atau mengarah kepada. Jadi kemudian Allah menuju ilas sama, ke langit, menuju ke langit ataupun mengarah ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in qadir. Lalu diciptakan, dibuatkan 7 lapisan langit, wa huwa, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Contoh lain, penggunaan istawa yang digandingkan dengan ila, surah Fussilat juga, surah nombor 41 ayat nombor 11. Okey, summastawa ilas samai wa hiya dukhan. Kemudian Allah menuju, summastawa ilas sama, okey, menuju ke langit, dan langit pada ketika itu dalam bentuk asap. Okey, jadi di sini sekali lagi ada penggunaan perkataan istawa yang digandingkan dengan ila, maka ia bermaksud menuju ataupun mengarah kepada. Okey, ingat ya, ada perkataan istiwa di sini. Ini contoh penggunaan yang ketiga di mana perkataan istawa digandingkan dengan ila. Setakat ni okey, boleh follow? Kita ulang sikit ya. Pertama, istiwa sahaja yang bermaksud sempurna ataupun matang. Kedua, istawa dengan susunan ayat yang berbentuk perbandingan, maka ia bermaksud sama. Kemudian yang ketiga, istawa yang digandingkan dengan perkataan ila, maka ia bermaksud menuju ya. Dan di sini sumastawa ila sama, menuju ke langit ataupun mengarah ke langit. Okey, penggunaan keempat, perkataan istawa digandingkan dengan ala, maka ia bermaksud menetap, firmly establish on. Okay, firmly establish on something mengikut konteks ayat. Ada juga maksud kedua yang bermaksud tinggi atau meninggi. Okey, dan yang inilah yang ada 7 ayat. 7 ayat dalam Al-Quran ya, summa istawa alal arash. Perkataan istawa digandingkan dengan ala. Mari kita rujuk surah Al-A'raf. Okey, summa istawa alal arash ni, istawa alal arash ni diulangi sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Kali pertama ia datang ialah pada ayat 54 surah Al-A'raf, surah ke-7 ya. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang menciptakan 7 lapisan langit dan di bumi dalam 6 hari. Kemudian istawa ala arash. Kemudian dia istawa ala arash. Bila istawa digandingkan dengan ala, ia bermaksud menetap ataupun firmly establish. Apa contoh penggunaan sedemikian? Mari kita rujuk surah Al-Mu'minun, surah nombor 23 ayat nombor 28. Kisah Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh. Allah SWT berfirman, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ. Maka apabila istawaita, engkau telah pun firmly established, telah pun stable berada di atas, engkau dan orang-orang bersama engkau, alal fulki, di atas bahtera, di atas kapal. Okey, faiza istawaita. Istawaita tu daripada kata dasar yang sama dengan istawa. Kemudian dalam susunan ayat ada perkataan ala, maka ia bermaksud menetap ataupun stabil ataupun firmly established. Okey, kalau kita guna kamus Arabic English, dia sebut firmly established. Jadi maksud ayat ni, dan apabila engkau wahai Nabi Nuh telah menetap, telah stabil, telah firmly established, engkau anta wa man ma'aka, dan orang-orang bersama engkau, alal fulki, di atas bahtera. Okey, jadi
Istawa bila digandingkan dengan ala bermaksud menetap. Contoh kedua. Contoh kedua ni dia perlu beri perhatian sebab ia membawa satu maksud yang kontroversi yang orang-orang lazim mengkritik ya. Baik, apa dia? Surah Zukhruf, surah yang ke-43 ayat nombor 13. Ayat yang daripada ayat ini kita baca doa apabila naik kenderaan kan. Subhanallazi sakhkhara lana sehingga akhir. Baik, apa firman Allah? Litastawu ala zuhurihi. Okey, litastawu, tastawu tu kata dasarnya sama dengan istawa. Litastawu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum izastawaitum. Sekali lagi diulangi, izastawaitum alaihi wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Okey, jadi perkataan istawa di sini diganding dengan ala, bermaksud menetap. Okey, bermaksud menetap, bermaksud firmly established on. Okey, ala zuhurihi, di belakang haiwan tunggangan, mengikut konteks ayat ya, di belakang haiwan tunggangan. Kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk di atasnya dan kamu berkata subhanallazi sakhkhara lana haza. Dalam konteks ayat ni, litastawu ni ya, kita kata menetap, kita kata firmly established, tapi juga bermaksud duduk. Litastawu, tapi taklah disebut duduk sebab dari sudut perkataan Arab duduk tu jalasa, tapi di sini telah stabil berada di atas haiwan tunggangan, telah menetap di atas belakang haiwan tunggangan, firmly established on your horse, on your camel sebagai contoh ya. Jadi berdasarkan ayat yang ke-13 ini, jika anda mengkaji dalam topik ini akan jumpa segelintir, bukan saya tahu, akan jumpa segelintir yang apabila membicarakan tentang ayat-ayat Allah istawa alal arash, ada segelintir, tak ramai segelintir yang berkata duduk, tetapi mereka menambah duduk yang tidak sama dengan mana-mana makhluknya kerana laisa kamitslihi syai'un, dan kerana ayat terakhir surah Al-Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi apabila mereka, bukan saya tahu, apabila mereka menyatakan demikian, kenalah kritik, macam mana kamu berkata Allah itu duduk pula? Salah dah tu. Okay? Dia pula backup balik, ada ayat tu bahawa istawa ni dengan maksud duduk, dengan maksud menetap di atas sesuatu. Okey, ada maksudnya di situ. Jadi di sini ada perbincangannya. Jadi saya lebih selesa untuk berkata menetap, firmly established. Saya tak nak kata duduk sebab duduk tu perkataannya lain. Tapi sebagai amanah ilmu, saya sekadar menyampaikan apabila anda baca ada yang berkata duduk, dia punya dalil tu ni. 43 surah Zukhruf 43 ayat nombor 13. Alright. Walaupun sebenarnya tidak tepat berkata sedemikian sebab Allah kata istawa, kita kata istawa dengan makna, sebab generasi salaf, tokoh-tokoh yang mengikut generasi salaf, bila mereka bincang sifat-sifat Allah, mereka faham makna. Dan kadang-kadang orang tanya, dia orang nak explain, dia orang guna perkataan duduk. Tapi ada sambungan duduk yang tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Tapi bagi orang yang membenci pula, yang tak setuju pula dengan mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah, mereka potong yang akhir tu. Lalu mereka kata, tengok, Syekh ni kata duduk. Tengok, Imam ni kata duduk. Ini mujassimah, ini musyabbihah. Okey. Jadi, supaya tak timbul salah faham, sekali lagi saya ingin ulangi bahawa istawa apabila digandingkan dengan ala bermaksud menetap ataupun stable ataupun firmly established on it. Okey, satu contoh tadi surah Al-Mu'minun, surah nombor 23 ayat nombor 28. Okey, apabila Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya telah stabil di atas kapal. Okey. Tapi salah satu contoh juga penggunaan perkataan istawa ini ialah surah Zukhruf, surah yang ke-43 ayat 13, litastawu ala zuhurihi, apabila kamu telah menetap di atas belakangnya, belakang haiwan tunggangan tu. Bila menetap belakang tunggangan tu, maknanya duduklah atas tunggangan tu kan. Jadi sebab itu ada segelintir, bukan saya, ada segelintir yang apabila ditanya apa maksud istawa ala arash, dia kata duduk atas arash. Okey, tetapi dia sambung duduk yang tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Okey, jadi
Ini kena faham tau, bukan saya cakap. Saya cuma menyampaikan pandangan-pandangan yang ada dalam penjelasan perkataan istawa ala arash. Okey? Ada yang menjelaskannya sebagai sedemikian. Sebab bila dibicarakan tentang sifat-sifat Allah, akan ada orang yang bertanya, apa makna? Kaifiat memang kita serahkan kepada Allah. Ilmu hakikatnya memang kita serahkan kepada Allah. Tapi maknanya tu apa? Lalu ada yang menjelaskan dengan bentuk sedemikian. Tetapi mereka selalu mensyaratkannya bahawa ia tidak sama dengan mana-mana makhluk. Jadi kalau kita terjumpa mana-mana syekh ke syekh Saudi ke mana ke yang bincang istawa ala arash tu sebagai duduk di atas arash, apa dalil dia? 43, surah ke-43 ayat 13. Okey? Bukan pandangan saya, bukan pilihan saya, tapi saya cuma menyampaikan apa hujah mereka dan apa dalil mereka memaknakan istawa dengan maksud sedemikian, ya. Baik, istawa ala, sekali lagi kita panggil, apabila istawa digandingkan dengan perkataan ala, ia bermaksud menetap, firmly established, juga tinggi dan meninggi. Okay? He rose over the throne. Kalau terjemahan Inggeris kan, he rose over the throne. Baik dengan maksud menetap, firmly established, atau maksud tinggi, meninggi, rose over the throne, kedua-duanya bebas daripada mana-mana keserupaan, mana-mana penyerupaan dengan makhluknya. Ya. Baik. Boleh tangkap sekarang ni ada 4 maksud. Jadi betul perkataan istawa ada beberapa maksud, ada beberapa makna. Kita nak tahu makna yang mana, kita hendaklah lihat cara penggunaannya, dan di sini ada 4 cara penggunaan istawa sahaja bermaksud sempurna, matang. Istawa yang dengan konteks ayat berbentuk perbandingan, maksudnya ialah sama. Kemudian istawa ila, okey, sumastawa ila sama, maksudnya menuju kepada, dan summa istawa alal arash, maksudnya menetap ataupun meninggi di atas arash. Okey, setakat ni boleh faham? Baik. Masuk ke soalan kedua, bolehkah menterjemah istawa kepada bersemayam? Boleh ke menterjemahnya, ya? Jadi bila nak bincang bab menterjemah ni, memang ada 2 pandangan di kalangan para ahli ilmu. Pertama berkata tak boleh, mestilah kekal dalam istilah Arabnya itu. Yang kedua berkata boleh menterjemah dengan syarat dijelaskan bahawa terjemahan inilah yang paling hampir dengan perkataan Arab yang asal. Sebab perkataan Arab ini dengan kekayaannya tu memang susah untuk diwakilkan, untuk diterjemahkan ke bahasa lain. Jadi atas menggunakan pandangan yang kedua inilah, mereka berkata boleh menterjemah istawa alal arash sebagai bersemayam atas arash. Bila ditanya, bersemayam tu bukan macam duduk. Ya, kalau macam duduk, ya boleh, sebab itu memang salah satu maksud istawa berdasarkan ayat 13 surah Zukhruf. Okey ke? Boleh tangkap ke ni? Alright, okey. Bila diterjemah sebagai bersemayam, hendaklah dijelaskan dalam nota kaki ke apa ke. Pertama, ini adalah terjemahan yang paling hampir kepada perkataan istawa alal arash. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahan juga bahawa bersemayamnya Allah ini tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Okay, laisa kamitslihi syai'un ataupun walam yakul lahu kufuwan ahad. Hendaklah dijelaskan supaya tak ada orang yang salah faham bahawa bersemayam ini upama bersemayamnya raja ataupun sultan di singgah sana mereka, ya. Okey. Jadi itulah 2 persoalannya tentang boleh ataupun tidak, sebab memang bersemayam tu macam duduk. Kita kata duduk bersemayam yang tidak sama dengan mana-mana makhluknya. Dan apa dalil you kata istawa ni boleh bermaksud duduk? Okey. Ayat Zukhruf yang 43 ayat nombor 13. Baik. Jadi sudah pun menjawab 2 persoalan. Ada sedikit lagi masa saya nak jelaskan. Bila kita bincang istawa alal arash, ada yang menolaknya. Macam saya ada satu video lain, saya kata menolaknya ke menafinya ke, dan ini menimbulkan tanya-tanya. Mana boleh tuduh orang tolak ayat Quran? Okey. Bila saya kata tolak, ataupun bila tuan-tuan dan puan-puan saya biasa membaca perbincangan para ahli ilmu tentang sifat-sifat Allah antara isbat dengan takwil,
Mereka yang takwil tu dikatakan menolak ayat. Kenapa mereka tolak? Sebab mereka memahaminya dengan satu kefahaman musyabbihah, mujassimah. Mereka baca saja, mereka tergambar-gambar sesuatu yang menyerupai makhluk. Lalu mereka menolak. Menolak di sini bukan maksud suruh keluarkan ayat. Bukan maksud kalau tengah baca Al-Quran yang bercetak tu dia pergi padam, pergi blanko, ambil marker, pergi hitamkan ke? Bukan. Menolak tu yang menyebabkan dia mentakwilkannya. Istawa menjadi istaula. Okey? Kerana ada sifat penolakan itulah mereka mentakwilkannya. Okey, kalau dalam kitab-kitab bahasa Arab mereka sebut ingkar, mengingkari ayat tersebut. Kalau saya sebut tu lagi bahaya pula kan. Jadi mereka mengingkarinya. Dan kerana pengingkaran itulah mereka mentakwilkannya. Dan di sini saya nak ajak, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, jujur, berlaku jujur, bukan kerana saya ke apa ke, berlaku jujur. Apabila anda baca ayat istawa alal arash dan anda tidak bersetuju, kan anda macam ada satu sifat menolak. Mana boleh? Tak boleh. Lalu anda pun mentakwilkannya. Baik istawa alal arash ataupun ayat-ayat yang lain kan, tentang tangan ke, tentang wajah ke, tentang apa ke. Bila baca tu, deep down inside ada satu ciri musyabbihah yang tersembunyi di dalam. Lalu bila anda baca, anda tergambar ini adalah sifat makhluk. Lalu anda menolaknya. Menolak di sini bukan bermaksud memadam ayat Quran ke, bila baca anda lompat ayat tu ke, tak. Menolak dengan berarti this cannot be right. I must takwil it to some other meaning. Itu yang dimaksudkannya ya. Jadi sesiapa yang biasa dalam perbincangan ni akan tahu apa yang saya maksudkan. Baik. Dua sifat Allah yang ada tentang istawa ialah istawa alal arash, istawa ilas sama. Dua-dua ini ditolak dan ditakwilkan. Kenapa ditolak? Kerana istawa alal arash ini mereka tergambar sebagai memenuhi ruang, mengambil tempat. Allah itu bertempat, Allah mengambil ruang, dan kalau menetap, firmly established on the throne, itu sesuatu yang berjisim, yang bersedemikian. Lalu ini adalah ciri-ciri mujassimah. Lalu mereka mentakwilkannya apa ya? Sama juga dengan sifat istawa ilas sama, menuju ke langit. Mereka pun tak boleh terima, mereka tolak sebab mereka kata itu menunjukkan ada arah. Kan macam roket dari bumi ke langit ada arah. So itu adalah jihah bagi Allah, tak boleh. Kemudian itu ada pergerakan macam pergerakan makhluk, macam pergerakan roket. Okeylah, dalam kita klasik tak adalah roket. Okey, ini umpamalah saya yang tambah. Macam pergerakan. Kemudian ada pengosongan ruang dan pergerakan ruang. Pengosongan ruang dan pemenuhi ruang. Maknanya mereka dakwa Tuhan pada satu ketika memenuhi ruang ini, kemudian menuju ke langit dan memenuhi ruang di sana. Jadi yang pergi pikir sampai benda-benda macam tu buat apa? Okay. Lalu atas dasar itu mereka pun menolak dan mendakwilkannya. Jadi tuan-tuan, di sinilah kita faham kenapa kita baca kata-kata para imam dari kalangan generasi salafus soleh bahawa bila baca ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat Allah, mereka baca, mereka mengimaninya dan mereka melaluinya. They just pass through it. Maknanya apa? They don't stop. Dia orang tak berhenti dan fikir, ini ada arah ni. Ini macam pergerakan dari satu tempat ke satu tempat. Ini macam mengosongkan satu ruang dan memenuhi satu ruang. Dia orang tak fikir semua-semua tu. Tapi yang generasi kemudian pergi fikir semua-semua tu, lalu macam ini mustahil bagi Allah. Lalu mereka menolak sifat tu, menolak ayat tersebut. Menolak bukan padam, menolak dengan tu kita kena takwil. Jadi inilah yang kita kata overthinking ya, tentang sifat-sifat Allah. Dan di sini kita boleh faham apabila kita baca penjelasan tentang para imam generasi salaf apa semua, mereka hanya melalui ayat-ayat tersebut. Bukan lalu tak faham langsung, bukanlah lepas ni bengong apa, dia orang faham berdasarkan makna yang zahir. Tetapi mereka tak berhenti fikir lebih-lebih. Kan? Tadi saya cerita pun mesti yang first time dengar tu ada yang bincang macam tu, ada. Okey, dari sudut ilmu kalam tu ada. Ini Allah ni ada arah. Ini ada arah pergerakan lah, memenuhi ruang, mengosong ruang apa semua tu. Dia orang pergi bincang semua-semua tu tau. Akhirnya kesimpulan ini bukan sifat Allah. Lalu mereka menolak ayat tersebut, dan hasil penolakan tersebut, sebab di sebalik penolakan tersebut, sebab daripada penolakan tersebut mereka mentakwilkannya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu faham
Okey, basic dalam memahami sifat-sifat Allah bahawa tidak ada apa jua yang menyerupai Allah juga ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita baca sifat-sifat Allah seperti ini, kita membacanya, kita memahaminya, kita beriman dengannya, ilmu yang lebih detail, kaifiat apa semua tu kita tafwid, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang ini sebagai tambahan ya. Jadi dua persoalan tadi, moga-moga penjelasan saya dapat membantu orang yang bertanya dan juga menjadi satu yang bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, tentang memang istawa beberapa makna, tetapi kalau kita tahu daripada cara penggunaannya, struktur ayatnya memang ada 4 ya. Istawa sahaja, istawa perbandingan, istawa yang digandingkan dengan perkataan ila, istawa yang digandingkan dengan perkataan ala. Satu lagi saya nak tegaskan, sebab nanti ada orang potong video, dia kata, tengok tu, kata Hafiz kata Allah duduk. Dia kata ada segelintir, bukan saya, ada segelintir yang bila ada orang tanya ni istawa maksud apa, dia menjelaskan duduk, ataupun dalam bahasa kita bersemayam. Okey, salah ke? Tak salah, sebab dari sudut bahasa memang ada sedemikian berdasarkan surah Zukhruf surah 43 ayat nombor 13. Cuma yang penting selalunya mereka akan menjelaskan bahawa itu duduk, itu bersemayam yang tidak sama dengan mana-mana makhluknya ya. Baik, itu penjelasan mereka. Okey, cukuplah saya rasa. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.